Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Selamat pagi, Ego. Okay, so I'm glad. Alhamdulillah hari ni ramai yang pagi ni. So saya harap momentum ni akan teruslah 26 orang. Jangan sampai esok jadi 20. Minggu kedua jadi 15. Tak nak lah. So kelas kita ni sentiasa fleksibel ya, sebab ni saya pun memang kat sini. So in case lah katakan teacher boleh tak kita buat malam. Okay, so open for discussion bila masa ataupun buat petang. So saya lebih suka pagi sebab refresh, awak pun baru mandi, baru makan. Malam pun boleh tapi mungkin ada komitmen lain kalau malam. So we open for discussion. Katakan awak memang tak dapat, kita boleh tukar-tukar je masa dan dia punya masa lah. Masa dan setakat ni saya punya plan hari Khamis, Rabu Khamis lah setiap minggu. So next week pun sama. Ada problem tak untuk you all untuk masuk next week punya kelas Rabu Khamis masa yang sama macam ni? Ada problem tak? Siapa yang ada problem? So kita boleh open for discussion. Apa cikgu? Ya saya. Cikgu. Apa saya cadang buat kelas malam, cikgu. Malam. Malam, Anyone setuju malam? Siapa setuju? Angkat tangan. Saya okey, cikgu. Bila-bila So tak kisah mana-mana pun teacher. Atilah pun okey sekarang kalau you nak pagi, siang malam pun boleh juga. Maksudnya ada 2 session lah. Tajuk lain-lain lah tapi for now kita stick to pagi lah dulu. Alright, so saya akan mulakan hari ni. Siapa? Faris Ada Faris? Faris ada. Baca doa Faris. Baru tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa yashur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey, semoga apa yang kita buat ni niatkan kerana Allah dapat ibadat. Okey, semoga apa yang walaupun sedikit ilmu awak dapat hari ni akan memberi manfaat untuk awak kemudian hari. Okey, so kita mula. Saya boleh off camera sebab nanti tak selesa pula. Okey, saya off camera. Kita akan mula. Okey, saya akan share screen. Okey, boleh nampak ke saya punya screen? Boleh kan? Nampak, cikgu, nampak. Alright. So, inilah apa benda yang kita, saya terlupa nak tanya. Berapa orang yang DLP, berapa orang yang dan DLP, boleh you all angkat tangan tak? Saya nak tengok. DLP dulu angkat tangan. So, ramai DLP ke atau ramai non-DLP? Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang DLP. Okey, the rest 1/3 lah. 1/3, 7 kali 4, 28. Sekarang kita ada 27 kan. So 1/4 daripada you all adalah DLP. Yang lain bukan non-DLP. Okey, so tak apa. Nanti saya akan ajar dua-dua juga. Yang DLP ni sebenarnya beza dia hanya pada term sahaja. Tapi dari segi konteks, content lebih kurang sama saja. Alright, so saya akan share sekarang. Okay, so inilah buku teks awak next year. Mungkin ada sekolah, walaupun dalam ni buku tak semestinya sekolah SBPI mungkin ada sekolah lain juga yang dalam ni, anak kawan-kawan saya.
So inilah buku teks awak. Kalau sekolah awak dah bagi buku teks sebelum cuti, so awak lagi baiklah awak dah ada buku teks yang boleh awak rujuk. Ini adalah form 3 punya, DLP punya. So hari ni dan esok saya akan plan untuk cover chapter 1 lah. Chapter 1 ini ada kecil je dia punya subtopik 1.1, 1.2, 1.3 dan 1.4. Okey, sains ni sebab awak dah form 3 kan, so you macam dah boleh baca dah apa subtopik dalam sains. Okey, apa pun yang you belajar, mesti mula-mula dia akan sentuh human, manusia. Lepas sentuh manusia, dia akan sentuh tumbuhan pula. And then ada sedikit lah untuk animal. Tapi yang kebanyakan tajuk chapter 1, chapter 2, chapter 3 semua manusia dulu. Ini subtopik bio lah. Okey, sama juga yang untuk non-DLP ni. Okey, manusia. Ini pun manusia. Bawah ni pun bab 3 pun manusia. Okey, dan bila 1.3, 1.4 dia akan selit untuk tumbuhan, dia akan selit untuk haiwan. Same as respirasi dan juga sama untuk pengangkutan. Okey, so bab 4 ni dah masuk chemistry. 1, 2, 3 ni biology. So nanti you naik form 4 kan, you akan ambil chemistry, bio, fizik, biokimia kan. So ini 1, 2, 3 adalah dalam biology mengenai tumbuhan dan haiwan. Alright, so tanpa membuang masa kita terus pergi tajuk yang pertama iaitu respon. Ini penulis-penulis ni lah. Okey, tema 1 mengenai hidup manusia dan haiwan. So ini adalah bab 1, rangsangan dan gerak balas. Okey. So bab ini juga sama, nama dia stimuli and response. Stimuli adalah rangsangan. Response means gerak balas. Itu je punya ni, stimuli and response. Dan saya rasa tajuk ini sebenarnya dekat sangat dengan kita. Setiap hari you buat ni tanpa awak sedar pun sebenarnya. Okey, contoh. Kalau you terkena benda panas, apa you akan buat? Kalau you terkena benda panas. Cepat-cepat tarik tangan. Tarik tangan. You fikir tak? Ke je automatik je? You kena fikir tak? Ni panas lah. Panas ke sejuk ni lah? Macam mana lah? Kena tarik ke tak tangan aku ni? Macam mana you bertindak balas terhadap sesuatu benda yang panas? Atila? Kita tak fikir, dia memang terus rasa, kita terus tarik. Benda tu macam automatik. Yes. Betul, automatik. Kita tak fikir tu, ni panas ke sejuk So itu ada yang rangsangan ataupun ada bila kita terima rangsangan ataupun rangsangan means kita terima apa-apa, contohnya kita tersentuh benda panas, itu adalah rangsangan. Respon adalah gerak balas kita. So respon tu secara automatik. Betul. Cak Tilah kata kita tak fikir pun, kita just terus tarik tangan kita. Okey. Berbanding dengan katakan awak terdengar bunyi telefon. Okey. You tengah tengah siap-siap, tengah pakai baju, tiba-tiba dengar bunyi telefon. Bunyi telefon itu adalah rangsangan. Okey, apa gerak balas yang you akan buat kalau you bunyi telefon? One Jawab apa ni? telefon. Jawab. Okey, betul, jawab. Katakan you tak nak jawab, boleh tak? Boleh. Boleh kan? So ada benda yang kita kena fikir, apa telefon tu? Tak payah jawab lagi. Sekaranglah jawab. Contoh macam tu. Sama kalau you tengah notification WhatsApp pun. Tak payahlah jawab lagi ataupun alah dia ni malas aku jawab. So ada pilihan dan satu lagi tak ada pilihan. Maksudnya kita kena
automatik memang dia dah macam tu terus. Tanpa kita berfikir. So ini yang overview yang kita akan buat. Itu manusia. Tumbuhan pun sama. Ada yang tumbuhan kita tak panggil lah, dia ada otak kan, tapi dia juga bergerak balas terhadap sesuatu. Contohnya kalau tempat ni gelap, tempat ni ada cahaya matahari. Tumbuhan tu akan tumbuh ke arah mana? Cahaya matahari. Yes, akan tumbuh ke arah cahaya matahari. Sama macam haiwan. Contohnya awak nampak kalau anjing, kenapa dia asyik jelir-jelir lidah dia tu? Ataupun kenapa kucing asyik lick the fur, lick dia punya, lick apa yang Melayu Sebab jilat. nak sejukkan diri dia. Jilat. Kenapa dia asyik jilat je badan dia? Okay. So you sekarang ni kita nak belajar tu lah. So awak dah faham dah apa benda yang nak belajar. So tinggal awak nak masuk je. Okay. Setakat ni ada masalah tak? Apa benda kita belajar hari ni? Okay tak? Get the overview atau tak? Yes kan? Macam awak tengok movie jugalah. Hari ni nak tengok cerita Superman. So you dah ada some idea Superman, you kenal macam mana rupa Superman. At least you dah ada idea siapa pelakon dia. Dan you cuma tak tahu jalan cerita je lagi. So sekarang ni sama macam kita belajar, kita just tak tahu jalan cerita but the overall idea kamu dapat. Alright. So kita akan pergi terus bab 1 ni. Text format alright. Okay. Oh. Besarlah pula. Besar sangat. Hang pula lah. Sekejap Internet saya tak kuat ke? Internet saya tak ada masalah. Okay. Cukuplah boleh nampak kan? Okay, so sistem 1.1 adalah sistem saraf manusia. Tunggu dia link. Okay, sistem saraf manusia ataupun human nervous system. Okay, so benda ni bila melibatkan saraf, awak mesti ada saraf awak lah. Sekeliling badan kita ada saraf. Dan juga melibatkan organ yang penting iaitu otak. So dua organ tu yang penting, apa kita kena buat dan sebagainya. Apa tindakan kita dan sebagainya. Tajuk ini berlega-lega kepada saraf dan juga otak. Okey, so ini adalah struktur saraf manusia yang semua orang ada, insya-Allah. Orang yang normal mesti ada ni. Sebab kalau otak dia mati, maksudnya dia akan mati jugalah. Okey, so sistem saraf dibahagi kepada dua. Sistem saraf pusat dan juga sistem saraf periferi. Okey, so kalau yang DLP tu central nervous system and peripheral nervous system. So ada dua sistem saraf yang terdiri daripada, kalau pusat ni awak ada otak and you punya saraf tunjang. Okay, spinal cord awak ni. So ini adalah saraf tunjang awak dan saraf tunjang ni ada all the network
halus-halus punya saraf spina ataupun spine nerve. Okey. Yang halus-halus semua tempat dari hujung tangan ke hujung kaki awak. So ini adalah, you kena ingat ni dulu. Okey, terus masuk dalam kepala. Ada berapa sistem saraf? 2. Okey. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Dan sistem saraf periferi adalah saraf cranium nerve. Cranium means muka awak. Okay, cranial nerve and spinal nerve. Spinal nerve adalah disebabkan ni yang jalan highway dia. Dan ini adalah halus-halus jalan kampung dia. Yang kita panggil sebagai spinal nerve ataupun saraf spinal. Okay. So sistem saraf periferi terdiri daripada 12 pasang saraf kranium yang menghubungkan otak dan organ deria dalam organ dalaman, 31 pasang saraf spinal yang hubungkan saraf tunjang dengan otak rangka. 12 ini adalah you punya kawasan muka, ada 12 pasang dan ada 31 pasang. Okay, for me as a teacher, yang penting awak kena tahu 2 tu cukup. Sistem saraf, bila ditanya ada berapa sistem saraf? 2. Sistem saraf pusat dan sistem saraf periferi. Sistem saraf pusat terdiri daripada otak dan saraf tunjang. Sistem saraf periferi terdiri daripada spinal nerve and cranial nerve. Okey, setakat tu faham ada masalah kat situ? Tak ada Okey. So, ini contoh. Sistem saraf manusia ni mengawal organ dan bahagian dalaman. Okey, dia mengesan rangsangan, menghantar maklumat dalam bentuk impas dan mentafsir impas menghasilkan gerak balas. Okey, contoh yang kita buat tadi, awak dengar bunyi telefon, itu adalah mengesan. Okey, bila telinga you kesan rangsangan tu, oh ini bunyi telefon. Dan saraf di bahagian telinga awak akan hantar maklumat ke otak awak. Bentuk hantaran dia tu adalah bentuk impuls. Okey, dia hantar. Dia hantar ke otak awak akan tafsir. Oh, this is bunyi telefon. Otak awak akan tafsir. Awak rasa kalau orang pekak dia akan, dia buat tak tahu je kan? Otak dia berfungsi ke tak? Tak berfungsi kan? Ataupun budak-budak, dia tak cukup, otak dia tak cukup cerdik lagi untuk tahu itu apa. Dia just dengar je, kering tapi dia buat tak tahu je. Sebab apa? Sebab otak dia tak cukup cerdik lagi, tak cukup cerdik lagi untuk mentafsir sesuatu maklumat. Contoh awak panggil adik awak. Dek. Dia dengar. Datang sini. Tapi dia buat tak tahu je. Sebab otak dia tak cukup cerdik lagi untuk mentafsir impas tersebut. Dan selepas itu, bila you dah tafsir, oh ini bunyi telefon dan kita hasilkanlah gerak balas yang sesuai. Angkat telefon tu ke, angkat barang yang awak nampak tu ke, apa-apa, itu adalah hasil gerak balas. Okey, ini contoh ya, macam-macam lah. Bersin, melayari internet, mengutik sampah, semua ini adalah rangsangan ataupun tidak balas. Okey, ni yang saya cakap tadi. Ada yang awak boleh kawal, ada yang tidak boleh kawal. So tindakan ada 2 jenis. Gerak balas manusia terhadap rangsangan dibahagikan kepada 2, iaitu tindakan terkawal dan tindakan luar kawal. Okey, bahasa Inggeris panggil apa untuk DLP? Can someone sebut apa terms dia? Tindakan terkawal, tindakan luar kawal. Apa terms yang kita gunakan? Voluntary and involuntary action. Yes, very good. Okay, voluntary and non-voluntary. So awak faham ke maksud volunteer? It come from the word volunteer. Apa dia volunteer? Sukarela, betul tak? Involunteer maksudnya awak tak sukarela lah. Involuntary action. Voluntary and involuntary action. Okay. So
reading a book, withdrawing a hand from the hard object, dan peristalsis in esophagus. Reading a book, awak rasa ini tindakan terkawal atau luar kawal? Awak boleh kawal tak? Awak nak baca buku ke tak nak baca buku? Awak boleh kawal ke tak? Terkawal. Terkawal kan? Okey. Kalau you tarik tangan awak daripada objek yang panas, itu terkawal ke luar kawal? Luar kawal. Luar kawal, iaitu involuntary. Okey. Dan one more, awak tahu ke ni apa ni? Yang ini ni? Peristalsis di esophagus. Awak tahu ke apa maksud dia? Proses dekat esophagus tu dia macam pergi ke perut. You telan makanan esophagus kat kawasan sini tau. Awak boleh cakap ke dia tak nak sedapnya makanan ni, tak nak telan lah, nak stay kat sini lama sikit. Boleh ke kita kawal macam tu? Boleh kan? So ini adalah salah satu contoh lagi tindakan yang luar kawalan kita. Okey, so macam mana kita nak bezakan tindakan terkawal dengan luar kawal? So kita bergantung kepada di mana kita benda ni, okey. Tindakan luar kawal dia akan masuk dalam otak. Okey, step dia kita mendengar bunyi telefon iaitu rangsangan, dan rangsangan itu diterima oleh reseptor. Iaitu reseptor ini yang kita panggil effector ataupun reseptor yang berada dalam telinga kita, dan dihantar isyarat tersebut dalam bentuk saraf ke otak awak. Okey, otak awak mentaksir benda Allah tu, mentaksir rangsangan yang you dengar tu, dan dia suruh otot atau kelenjar awak membuat sesuatu, iaitu mengangkat atau menyentuh skrin telefon itu. So ini dia punya apa panggil step dia lah. Okey. Telefon itu adalah rangsangan, telinga awak itu adalah reseptor dan pergi ke otak awak, dan otak awak akan tafsir dan arahkan kelenjar untuk membuat sesuatu rangsangan, menyentuh skrin ke, angkat pick up the phone ke. Kalau you dengar adik awak menangis, you pergi kat tempat adik awak dan pujuk adik awak ke, semua itu adalah arahan daripada otak. Okey. So ini adalah ada satu aktiviti, saya akan skip yang ini sebabnya aktiviti ini bergantung cikgu awak lah buat kat sekolah. Okey, dia tak ada apa sangat sebenarnya, dia nak tengok macam berapa you kan ada orang akan lepaskan pembaris, boleh ditangkap. Ada orang akan tangkap laju. Ada orang akan tangkap slow sikit, dia punya otak dia tu slow sikit, rangsangan dia punya tangan dia tu slow. Ada orang memang jatuh je terus macam tu. Very smart. So ini tak ada apa-apa masalah sangat lah. Okay, next one adalah tindakan luar kawal. Okay, tindakan luar kawal dia tak gunakan otak langsung. Dia hanya sampai di medulla oblongata, sampai sini je. Dan satu lagi, dia hanya sampai dekat saraf tunjang je. Medulla oblongata pun tak sampai. Awak tahu ke saraf tunjang yang mana? Ini kalau kita sambung ni, dia akan sambung ke bawah ni. Ke bawah ini adalah saraf tunjang. So kalau yang melibatkan tindakan luar kawal seperti jantung awak, pernafasan, peristalsis, rembesan ilio, ini sampai ke medulla oblongata. But untuk yang lebih ekstrim lagi seperti menarik tangan apabila tersentuh benda panas, menarik kaki apabila terpijak bahan benda tajam ataupun bersin ketika habuk masuk dalam hidung. Dia sampai mana je? Dia sampai saraf tunjang sahaja. Okey, nampak tak betapa ciptaan Allah tu? Wow, awak rasa kenapa dia sampai saraf tunjang je? Tak sampai medulla oblongata, tak sampai otak pun kalau benda-benda yang ekstrim macam melibatkan keselamatan macam ni. Awak rasa sebab apa? Any boleh bagi suggestion?
Nak cepat. Ya, Zakiyuddin kata nak cepat. Betul. Allah tu dia tahu benda-benda macam ni kalau sampai otak kena fikir dulu. Alamak ni panas ke? Ini tajam ke? Kenapa rasa sakit ni? Apa benda ni? So lambat tunggu. Awak dah merah dulu dah tangan awak. Barulah otak awak boleh memberi rangsangan. Okey. So faham ya? Kenapa tindakan luar kawan ni dia tak sampai otak. Dia hanya sampai oblongata dan saraf tunjang, refleks. Macam denyutan jantung ni memang dia sentiasa berdenyut kan. Bernafas pun kita sentiasa bernafas. So dia sampai paras sinilah, paras medula oblongata. Setakat ni boleh faham beza dua ni? Faham cikgu. Boleh kan? So boleh tak you nyatakan lagi, you chat pun tak apa, saya boleh baca. Apa contoh tindakan kawalan, voluntary action. Tindakan terkawal. Voluntary action. Can you name me any of voluntary action yang awak terfikir sekarang? Boleh check sekali sekarang? Terkawal dulu ya. Saya nak tengok chat. Cikgu tanya soalan, bercakap. Cikgu tanya soalan. Ali. Okey, betul. Saya tanya soalan, saya boleh kawal kan? Saya nak tanya soalan tu, saya tanya. Okey, bercakap betul. Kita boleh. Okey, what else? Banyak sangat. Contoh lain? Cepat-cepat, laju. Bagi contoh saya, tindakan terkawal ataupun voluntary action. Minum, tulis dalam chat. Saya hari ni saya nak ajar ni je supaya you faham apa yang benda yang saya nak ajar. Tidur, kita boleh pilih. Kita nak tidur ke, tak nak tidur ke. Okey, makan. Bila bad mood, bad mood boleh pilih-pilih ke? Kalau perempuan tak boleh pilih kot. Okey, biasanya untuk kalau diberi soalan macam ni, tuliskan tindakan terkawal dengan tindakan luar kawal, tengok kata kerja yang you buat sehari-hari. Main permainan video, makan, tidur, berjalan, membaca, menonton televisyen, mendengar lagu. Semua perbuatan-perbuatan tu kalau cikgu suruh bagi 50 list pun, saya rasa awak memang boleh buat. Okay. So, boleh faham ya? So, sekarang ni kita bagi contoh tindakan luar kawal pula. Yang you tak boleh kawal, dia memang automatik akan buat. Ini ada 2-3 yang basic, tapi you ingat 2-3 yang ni cukup lah. Bagi saya contoh. Apalah Linda. Jauh sangat ni pemikiran awak ni. Cuba bagi contoh yang biasa-biasa je. Peristalsis, menguap, bersin, bernafas, food digestion, menggigil bila sejuk. Okey. Okey. So bila awak jawab soalan, awak cari yang selamat-selamat je. Saya tahu dalam ni masing-masing boleh tulis macam-macam. Tapi untuk soalan nanti you pilih yang selamat. Contohnya, bernafas, degupan jantung, bersin, peristalsis. Cukuplah. Okey. Menggigil bila sejuk. Itu pun automatik kan. So benda ni tanpa kawalan kita dan awak kena ingat sikit lah. Sebab ada 2 jenis tindakan luar kawal kita iaitu melalui medula oblongata dan juga tindakan yang refleks. Yang ni kena ingat sikit lah. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Boleh setakat ni? Okay.
So next chapter, kepentingan rangkaian saraf dalam kehidupan manusia. Kita sekarang ni, kita macam take for granted, betul tak? You dengar, you boleh berjalan, you boleh berlari, you boleh rasa benda tu tajam, benda tu panas. Tapi ada some human yang Allah takdirkan dia lumpuh because of the accident ataupun memang masa kecil dia memang dah tak boleh, ada masalah dengan saraf dia. Ini contoh. Individu yang separuh lumpuh. Separuh means apa? Apa maksud separuh lumpuh? Separuh badan dia rasa, separuh badan dia tak rasa. Separuh dia lumpuh. Kalau awak ketuk-ketuk bahagian sini, awak buat apa pun stroke. Awak buat apa pun bahagian sini, dia tak ada rasa. Sakit tak? Tak rasa. Awak pernah tak ketuk awak punya lutut sendiri, lepas tu dia akan naik. Macam tu. Eject tu. So, yang ini dia takkan rasa sebab dia lumpuh. Tapi belah sini dia boleh bergerak, dia boleh rasa. So, separuh badan dia, memang saraf dia dah ada masalah. Okay. So, ataupun yang ini dia memang tak boleh bernafas pun dia tak boleh. Awak bayangkan orang yang koma macam ni, pada kita bernafas take for granted je. Bernafas lah. Bangun tidur bernafas, dalam tidur bernafas, makan bernafas, mandi bernafas. Tapi ada orang ditakdirkan dia bernafas pun tak boleh. Dia kena bernafas melalui bantuan mesin. So ini. So tindakan terkawal, luar kawal dia sama. Dua-dua dia tak boleh buat. Okay. So sekarang ni ada soalan nak tanya sebelum kita pergi 1.2? Okay. So ini contoh soalan lah. What is the voluntary action? Apakah yang dimaksudkan dengan tindakan terkawal? Macam mana you nak cakap kalau soalan ni keluar? Apakah? What? Apakah yang dimaksudkan dengan tindakan terkawal? Macam mana you nak jawab soalan ni? Tindakan terkawal ialah, macam mana you nak jawab soalan ni? Sebenarnya dia ada kat sini. Ini jawapan dia. Okay. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari dan dilakukan mengikut kehendak seseorang. Kalau luar kawal, macam mana you nak kata? Tindakan luar kawal ialah tindakan yang berlaku secara serta-merta atau tanpa disedari. Cukuplah kat sini. Sampai sini cukup. Tindakan yang disedari, satu lagi tindakan yang tanpa disedari. If awak nak pendekkan lagi ingatan awak tu, cukup sampai sini. Tindakan terkawal ialah tindakan yang disedari. Tindakan luar kawal adalah tindakan yang tidak disedari. Kalau English, macam mana you nak jawab? Kalau English. Tindakan terkawal adalah mana ayat dia bahasa Inggeris? Okay. Voluntary action are conscious action and conducted under one's will. Conscious action. Perkataan dia conscious, sedar. Okay. And one more is unconscious. Okay. Involuntary action are occurred immediately without conscious ataupun unconscious. Benda yang sama. Okay, so inilah cara kita nak jawab. Tindakan terkawal, tindakan yang disedari. Tindakan luar kawal, tindakan yang tidak disedari. Voluntary action, conscious. Involuntary action, unconscious. Alright, easy. Cukup untuk awak dapat markah. Tak perlu panjang-panjang lagi. Oh, yes. Tak, itu anak murid mama tu. Okay, so dah habis. So you give one example, you tahu. Okay, soalan 3. What happen if a person has brain injury? Awak rasa?
Bolehkah dia mengawal rangsangan dia? Sebenarnya kalau brain injury ni macam kita dah mati lah. Pernah dengar tak? Pernah dengar tak istilah mati otak? Pernah dengar? Pernah. Ataupun kecacatan otak. Mata dia cukup sempurna. Boleh nampak. Dia boleh makan. Dia boleh bernafas. Tapi kadang-kadang dia nak buat tu tak boleh. Tangan kaki dia cukup. Tapi dia nak gerakkan tangan kaki tu tak boleh because of the brain injury. Ataupun ada masalah pada saraf dia. Semua itu akan menyebabkan dia tidak boleh menghasilkan gerak balas lah. What is the important? Important dia untuk kita menghasilkan gerak balas terhadap sesuatu rangsangan. Okay, so 1.2 stimuli and response in human. Ni yang saya cakap semalam. Soalan ni, tajuk ni senang faham. Tapi banyak benda awak kena ingat. Iaitu 5 sense ni. Mata, telinga, hidung, lidah dan juga skin ataupun kulit. Okey, 5 sensory organ ni yang ada banyak parts. Saya bukan nak takutkan awak. Soalan ni biasanya jarang keluar sangat. Dia tak sebab soalan label kan biasa label 4 je kan. Tak adalah nak kena label sampai 10. So tapi all this yang 4 ni, yang 5 ni adalah labeling sahaja. Label dan fahamkan apakah fungsi setiap struktur tu lah. Okey, kita tengok yang Melayu punya. Hari ni saya nak cover mata. Tengoklah awak, kalau saya tambah sampai pukul 11, you ada masalah ke? Nak pergi jalan ke, dah janji ada tuition lain ke? Saya habis dalam 11.30 macam tu, ada masalah ke? Okey kan? Boleh kan? Okey. So hari ni saya nak cover sebenarnya benda ni bergantung pada awak je. Saya tak boleh lah nak cerita mata ada apa, telinga ada apa, hidung ada apa sebab you kena study sendiri. Saya just bagi the overview of it, apa yang awak kena tahu. Okay, so kita pergi yang pertama dulu, mata. Ini yang you nampak dari luar. Ada mata putih, ada mata hitam, ada anak mata. Yang kita panggil sebagai sclera, iris and pupil. English pun sama, sclera, iris and pupil tapi dia punya ejaan je yang tak sama. Okey, ini dari luar. Tapi dari dalam, inilah rupanya. Sampai buku teks pun tak cukup. Kena melentangkan buku teks ni. Yang kita nampak ni yang ini je. Tapi belakang mata kita ada a lot of other structure bulat. Awak nampak mata kita bujur macam ni je tapi sebenarnya dia adalah macam bulat kat belakang mata tu. Sebab tu kalau awak tengok skull, apa maksud skull? Bahasa Melayu skull. Tengkorak kan? Nah ni. Tengkorak manusia bulat macam ni. Okey? Sebabnya untuk menampung biji mata awak. Yang dalam mata awak tu. Awak nampak kecil je. Sebab kita dah tutup dengan kelopak mata dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia kawasan dalam dia tu besar sangat. Sebab nak tampung benda Allah ni lah. Nak tampung nak tampung benda sebiji ni. Okay. So struktur-struktur mata ni saya akan leave it to you untuk awak baca sendiri sebab ada banyak benda yang you kena baca dan you don't have to worry so much sebab biasanya dia tak adalah tanya susah sangat apa dia fungsi-fungsi yang 2-3 baris ni. Okay. So seperti yang penting yang awak kena tahu mata kita ada 3 lapisan. Lapisan macam mana saya nak tengok sini. Lapisan yang pertama
lapisan kedua, lapisan ketiga, sklera, koroid, retina. Okey, ini lapisan dia. Sklera, koroid, retina. Okey, sekejap saya potong Saya nak letak tempat lain supaya awak mudah nampak sikit. Taklah mata kita terpusing kan. So mata tu menakutkan awak tak untuk awak hafal? Ke? Okey je cikgu, boleh ni. What is your first impression? Takut? Banyaknya kena hafal. Tadi pasal Banyaknya kena hafal. Itulah betul yang saya kata tajuk ni tak susah tapi dia sikit banyak. Sikit banyak. Macam mana tu maksud sikit banyak tu? Okey. Saya bagi overview sahaja. So mata awak terdiri pada 3 lapisan iaitu lapisan yang awak nampak dari luar ni sklera yang putih tu. Lapisan kedua di dalam kita panggil koroid. Ini bahasa Melayu, bahasa Inggeris sama ya, cuma ejaan saja lain. And lapisan ketiga adalah retina. Okey, yang luar-luar ni awak ada kanta mata, ada otot silia, ada kornea, iris, gelemai yang dalam ni dan yang besar ni kita panggil gelemaca. Okey, ini awak punya lens, kanta mata awak yang ni. Dan ini adalah otot, ini yang putih ni adalah ligamen. Otot dan ligamen, awak tahu kenapa kita kena ada otot ni untuk kontrol your kanta mata? Sebab kadang-kadang awak nak tengok benda jauh, awak nak tengok benda dalam gelap, awak nak tengok benda yang terlampau terang, matahari terang menderang. So kanta mata awak akan berubah. Okey, akan berubah fokus dia dan benda ni akan dikawal oleh otot ni dan juga oleh ligamen pengantung, otot silia dan ligamen. Dalam ni ada air, jelly, okey, yang kita panggil gelemaca. Dan di luar awak ni pun ada air ataupun jelly juga yang kita panggil sebagai gelemai. Pupil, awak punya mata kecil awak tu, pupil, iris, mata kecil dalam mata kecil. How to say Faham tak? Mata kecil ada satu mata lagi kan? Okey, mana tengok mata ni? Kat mana ada mata tadi? Ini tak nampak sangat mata yang betul. Mana mata betul? Sini ada mata betul ke? Mata manusia betul. Okey, ini iris. Ini iris ni. Ini iris. Dalam mata kecil ada mata kecil lagi iaitu pupil awak. Ini sklera. Okey, sklera, iris, pupil. Ada orang iris berwarna biru, warna hitam, warna coklat, warna hijau dan dia punya pupil pun kadang-kadang ada warna juga. Kebanyakan kita pupil warna coklat lah, kalau you pandang betul-betul tu nampak coklat dia. Okey, so takat ni dan okey, macam mana awak sebenarnya boleh nampak image tu sampai kat mana? Terfokus di mana? Macam ni, pandang tu you boleh nampak. Image tu dia masuk kat mana? Siapa boleh bagi tahu saya? Image tu akan pop di mana? Di yellow spot ataupun kita panggil bintik kuning. Bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. Nanti awak akan belajar pula apa dia maksud fotoreseptor. Okey, so image awak akan sampai ke bintik kuning. Jika image awak terletak di bintik buta, awak takkan nampak benda tu.
bintik buta kerana tiada fotoreseptor dan merupakan tempat keluar bagi semua gentian saraf optik. Okey, dan ini adalah saraf optik. Dan saraf optik ni akan sambung ke otak awak untuk otak awak tafsirkan awak nampak apa. Okay, so ini overview dia. So you don't have to worry so much walaupun nampak banyak. Slowly nanti belajar dengan saya, you baca sendiri, cikgu awak cakap lagi, lama-lama you akan faham. You akan nampak gelemai, gelemaca, iris, kanta mata dan sebagainya tu dah menjadi mainan mulut awak dah. Tak ada masalah sangat. Okey. Setakat ni okey ke? Boleh? Okey. Boleh kan? So ini yang dekat retina awak ada banyak fotoreseptor yang kita panggil sebagai sel rod dengan sel kon. Okey, apa sel rod dengan sel kon ini? Okey, sel rod peka kepada kehambatan cahaya, sel kon peka pada warna. So kalau kita nampak satu bunga tu merah, otak kita pun tak save benda merah juga. Tapi ada orang dia buta warna. Buta warna masalah, mungkin ada masalah pada sel kon dia lah. Yang dia tak nampak warna merah, hijau, biru tu dia tak boleh nak bezakan. Itu dia ada masalah dekat sini. Ada orang silau. Dia tak boleh, dia bila silau dia terus pecah. Pandang laptop lama sikit tak boleh, sakit kepala. Mungkin ada masalah dengan sel peka dia ataupun sel rod dia. Okey, sel rod dengan sel kon. Okey, ini yang awak kena tahulah. Benda-benda ni bergantung kepada cahaya yang masuk ni akan ditangkap oleh dua jenis sel ini, iaitu sel rod dengan sel kon, dan akan hantar impuls ke otak awak melalui saraf optik sampai ke otak dan otak akan tafsir. Okey, setakat ni ada masalah selain daripada you belum hafal lagi all this part? Boleh? Boleh kan? Okey, so kita sekejap je. Dah habis dah. Mata. Okey, telinga mudah sikit. Tapi ini struktur dia. Ini hidung, lagi mudah. Ini struktur dia, sikit je. Lidah, sikit je. Lidah, kita ada reseptor dan juga ini kulit. Kulit ni saya rasa dah belajar daripada darjah 6 lagi dah belajar dah kulit. So ini pun tak ada masalah sangat. Okey, sekarang 10.58. You nak sambung sikit lagi telinga ataupun you nak stop dah? Sebab boleh kita sambung sikit lagi tapi kita take break, 5 minute break ke? Boleh ke? Respon sikit? Kita take, tak tahu. Okey, kita sambung sikit lagi. Kita habiskan telinga hari ni. Okey, kita habiskan telinga ke apa ke? Sebab lagi laju lagi bagus kan? Okey. Tapi kita habiskan telinga tapi kita take 10 minute break sebelum kita sambung lagi. Boleh? 10 minit Kau sekarang 11, 11.10 nanti kita sambung balik. Okay, so saya akan stop sharing, saya off screen dan sebagainya. So you bolehlah pergi toilet break ke, dapur break ke. Right, kita jumpa nanti pukul 10, pukul 11. 11.10. Okay.
Okey, kita mulakan. Sambung sikit lagi. Okey, boleh tahan lagi ya? Boleh kan? Okey. Kita sambung second part untuk kelas hari ni, iaitu telinga. Tadi kita dah tengok mata. Hari ni kita tengok telinga. Telinga lebih mudah nak faham. Telinga pun sama. Yang kita nampak dari luar ni kita punya cuping telinga saja, iaitu earlobe, earlobe and yang dalam-dalam ni semua tak nampak. Okey, dia berada kat luar ni je. Okey, satu soalan. Katakanlah awak ada accident ke, ada orang jahat ke, terpotong telinga awak. Awak rasa awak masih boleh dengar ke tak? Boleh. Boleh? Okey, ataupun telinga dia sini hilang separuh ke, masih boleh dengar ke tak? Tapi bagaimana kualiti pendengaran? Rasa sama baik ataupun kurang baik? Rendah. Rendah. Kurang. Yes. Kurang baik. Sebab cuping telinga kita ni sebenarnya tugas dia untuk merangkap bunyi. Sebab tu bentuk dia macam piring macam tu. Sebab nak perangkap bunyi tu, collect the sound tu daripada cuping lah. Tuhan dah buat cuping kita tu macam tu. Supaya boleh collect the sound. Okay. So telinga dibahagikan kepada 3 parts, iaitu bahagian luar, outer ear, middle ear, tengah telinga and inner ear, belakang dalam telinga dalam yes, telinga dalam, telinga tengah and telinga luar. Okay, yang kita nampak dari luar ialah cuping telinga dengan salur telinga. Yang ni pun you masuk cotton bud tu, you boleh nampak dah. You boleh rasa dah. Okay, so ini adalah telinga luar kita. Sampai hujung salur telinga kita ada gegendang. Yang ni kita tak boleh nampak dah sebab dia berada dia tak boleh nak reach dah. So ini adalah, walaupun dia keluar sikit, nampak tak line ni kan? Line putus-putus ni, ini gegendang ni dah masuk dalam telinga tengah. And telinga tengah ada 3 macam tulang lah, kita panggil tulang tulang ossicle dan tulang jendela buju ataupun oval window. Okay, oval window. Ossicle and oval window dalam telinga tengah, and dalam tu yang memang kita tak nampak tu adalah salur separuh bulat, cochlea yang macam siput ni, dan juga saraf auditory ni, auditory nerve ni yang akan bawa sambung ke otak awak. So apa you dengar, otak you tafsir dan otak you akan arahkanlah apa-apa kita nak buat. Okay, sama macam yang di LP ni, nama dia adalah oval, ossicle, semicircular canal, dan ada satu sini adalah eustachian tube, auditory nerve and cochlea. Okay, ini awak punya parts dia. Dan di bawah sikit ini adalah function dia. Outer ear, middle ear, inner ear. Okay. So kita tengok secara lalu sebab this is not tanggungjawab saya untuk hafal benda ni. Kalau you tanya saya pun saya memang tak hafal pun. Tapi awak by the time kalau you selalu baca, you selalu repeat, mungkin awak akan hafal lah. Mungkin you tahulah apa maksud dia. Okay. So ini adalah telinga luar, cuping dan salur telinga. Gegendang telinga, ossicle, jendela bujur dan tube eustachian tube ataupun tube eustachian ini adalah fungsi dia lah. Mengumpul dan menghantar gelombang bunyi. Gegendang telinga kita bergetar. Ossicle ini menguatkan getaran bunyi. Jendela bujur mengumpul dan menghantar getaran bunyi ke cochlea. Okey, dan tube eustachian mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegendang telinga. Dan yang dalam tu kita ada cochlea,
mengesan dan menukar getaran kepada impuls, mengesan kedudukan kepala dan membantu keseimbangan badan, dan saraf menghantar impuls saraf dari koklea ke otak untuk ditafsirkan. Okey, soalan yang biasa ditanya, mana satu struktur telinga yang tidak melibatkan pendengaran? Apa jawapan awak nak buat? Ada struktur telinga ni tapi kalau dia tak ada pun dia tak membantu pendengaran pun. Which one? Kalau you tak ada cuping boleh. Okay. Kalau you tak ada salur telinga you tak boleh dengar. You tak ada gegendang you tak boleh dengar. Ossicle, jendela bujur, tube eustachian juga semua melibatkan pendengaran. Which part ataupun which structure yang tidak melibatkan pendengaran? Dah ada dah tulis kat situ. Apa dia? Siapa macam ada bunyi tadi? Kalau you tak nak tulis, tak tahu. Tak tahu ni apa yang lain. Okey. Yang mana satu? Antara ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Antara 9 struktur ni yang mana satu tak melibatkan pendengaran? Salur separuh bulat. Yes, very good. Salur separuh bulat ataupun bahasa Inggeris kita panggil semicircular canal. Ini soalan basic yang banyak ditanya. Manakah antara berikut yang tidak melibatkan pendengaran? Semicircular canal dia adalah untuk balance. Awak kalau awak mungkin dekat laut bila ataupun ada getaran yang tinggi ataupun you terasa pening-pening, itu adalah melibatkan ni semicircular canal, detect the position of head and help a balanced body. Awak boleh balance ni disebabkan oleh semicircular canal. Okay, yang lain-lain you like it or not, you kena tahu sendirilah. Okay, my part hari ni hanya untuk terangkan secara overview apa yang ada di dalam telinga awak. Okay, so yang koklea ni mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impas saraf. Ini yang paling penting. Koklea. Koklea this one yang macam siput ni. Bunyi yang masuk dalam ni dalam bentuk getaran. Sama macam mata tadi. Yang masuk dalam mata kita dalam bentuk cahaya. Tapi macam mana nak otak nak baca? Otak baca dalam bentuk apa? Otak baca isyarat impuls. Betul tak? Okey, otak baca isyarat impuls. So siapa yang tukarkan bunyi ni kepada impuls? This. Koklea. Kalau telinga, kalau mata tadi, ni saraf ni akan tukarkan dalam bentuk impuls. Barulah boleh sampai ke otak. Otak tak boleh baca cahaya, otak tak boleh baca bunyi. Dia hanya baca dalam bentuk impuls. Inilah part inilah menukarkan cahaya kepada bunyi. Sorry. Cahaya kepada bunyi pula. Bunyi kepada impuls. Okey, setakat tu ya. So eustachian mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah telinga. Okey, ini adalah fungsi juga tekanan udara. Tube eustachian juga tidak terlibat dengan bunyi, dia hanya untuk mengimbangkan tekanan udara. Dan ini juga tidak terlibat dengan pendengaran, dia untuk mengawal keseimbangan badan. Yang lain-lain semua terlibat dalam pendengaran. Okey, ada soalan nak tanya sebelum kita berhenti kat sini hari ni ataupun macam mana? Ada soalan nak tanya? Tak ada. Tak ada Okey, kita tengok sekejap worksheet yang saya dah edar ni. You all ada print ke tak this worksheet?
Oh, ini dah termasuk dalam telinga. Contoh soalan dia. Bahagian telinga yang manakah mengawal keseimbangan badan? A, B, C, D. Mana satu? Apa jawapan tadi? Semicircular canal kan? Mengawal keseimbangan badan kan? So mana satu yang mengawal keseimbangan badan? Yalah. Semicircular canal. Ini eardrum. Ini ossicle. Ini cochlea. Okay. So soalan dia macam ni je. Dia tak adalah susah sangat soalan yang sampai awak tak tahu langsung nak jawab kan. Contoh soalan lain. Mata manusia. Okay, mata. Apakah fungsi P? Yang ini. Fungsi retina ni. Lapisan pertama nama sklera. Lapisan kedua nama koroid. Lapisan ketiga nama retina. Apa fungsi dia? Mengubah image kepada impuls. Itu fungsi retina. Sebabnya retina ni nak hantar ke otak ni. So dia kena ubah dulu cahaya tu dalam bentuk impuls. Okey, soalan lain tak berkaitan lagi. Ini lidah. Yang atas ni pun tak berkaitan lagi. Okey, kita tengok soalan nombor 2 ni. PQR. Siapa boleh jawab? Apakah kena pasti organ PQR? Apa dia P? Semua orang boleh check je kalau malas nak buka mic Check je ramai-ramai. Spam je saya punya chat. Apa dia P, apa dia Q, apa dia R? Tolong spam saya punya chat. Dah tapi saya tak nampak pun. Tak apa Atila, belum print tak apa. Awak spam je chat saya. Apa dia P, apa dia Q, apa dia R? Ke ke awak tak reti nak eja? Sebab tu tak ada orang pun spam chat saya ni, chat saya. Tu saya nak kena tanyalah. Saya nak tanya Khairul Nisa lah, apa dia P? Buka mic Khairul, Nisa. P, cuping telinga, Syafiqah. Ataupun earlobe. Okey, apa dia Q? Yang lain-lain ni ada kat sini ke tak ada? Ke nama je ada kat sini, jasad dah tak ada ni. P, cuping telinga. Q, ossicle. R, cochlea. Okey, bagus Alisha. Okey, so beza dia awak hanya tahu bahasa Inggeris atau bahasa Melayu sahaja. Ejaan semua tu. Ossicle K gantikan dengan huruf C. Cuping telinga earlobe cochlea pun K gantikan dengan huruf C. Macam tu je. Okey. Apakah fungsi bahagian yang berlabel P? Apakah fungsi P? Mengapa? State the function of P. Mengapa? Mengumpul dan dia adalah cuping telinga kan, P kan, mengumpul dan menghantar gelombang bunyi. Collect sound wave, yes. So actually kalau you faham kan, you tak payah hafal sangat pun dia punya ayat dia tu. Macam Atila tulis, collect sound wave, cukup lah. Good enough untuk awak dapat markah. Tak payah dah tulis collect and direct sound wave into the ear canal. Okay, no need. Just ambil the keyword sahaja, akan dapat dah. Okay. Ini dah TP3 dah. Kising merasa pening ketika menaiki lift di dalam hotel. Apakah bahagian telinga yang telah terganggu? Berikan penerangan.
Telinga mana yang terganggu tu? Which part yang dia terganggu? Pening ni disebabkan oleh apa? Which part yang dia ganggu? Sorry? Semi-circular tu. Semi-circular canal. Okay, sebab dia mengawal gerakan badan. Okay, semi-circular canal sebabnya give an example ni maksudnya apa? Berikan penerangan kerana keseimbangan badan dia ataupun keseimbangan badan dia dah terganggu. Okay, which part tu adalah semi-circular canal dan bagikan penerangan dia. Okay, ini soalan TP4. Menganalisis, you ada kebat sikit lah. Seorang tua kehilangan pendengaran pada sebelah telinga. Apakah masalah yang dihadapi semasa pertuturan? Apakah masalah yang dihadapi semasa pertuturan dengan ahli keluarganya? Dia sukar untuk mendengar lah. Sukar untuk mendengar ataupun ahli keluarganya kena bercakap dengan lebih kuat untuk membolehkan dia mendengar dengan baik. Dia susah dengar. Awak pernah tak ada parents awak tak setua ni lah kan? Atuk nenek yang ada masalah pendengaran. You ada tak family member yang ada masalah pendengaran? Okay. Some ada kan? Okay. Hani dengan Syafiqah. Kalau atuk nenek, atuk ke nenek Hani? Atuk ke nenek awak? Atuk. Okey, nenek. Okey. Ada orang yang ada masalah pendengaran ni, dia tak boleh cakap terlampau kuat. Bila cakap slow dia dengar. Awak yang mana? Ada orang bila cakap, awak tahu nenek, atuk. Dia tak dengar pun. Tapi dia cakap, nenek, atuk. Dia dengar pula. Atuk nenek awak yang mana satu? Syafiqah dengan Hani. Ke tak sure? Okay, sebabnya ada some people dia masalah dia tak boleh dengar certain decibel. So dia ada decibel tertentu saja dia boleh dengar. Kuat sangat pun tak boleh. Slow sangat pun tak boleh. Okay, so inilah masalahnya. So dia ada masalah berkomunikasi, dia tak mendengar dan sebagainya. Okay, next. Ini pun kebat juga. Anda dapat melindungi mata dan penglihatan anda. Cadangkan bagaimana. Bila cadangan 2 markah, means you kena bagi 2 cadangan. Apa cadangan untuk melindungi mata awak? Mengurangkan melihat gadget. Ya. Okay, mengurangkan you punya screen time awak. Melihat cahaya. Okay, selain daripada tu? Selain daripada kurang tengok gadget? Ada? Awak pernah dengar IMO? Cukup tidur, betul? Cukup tidur pun betul. Awak pernah dengar IMO? Pakai kat mata tu. Pernah. IMO itu adalah pelembab mata. Okey, kita juga boleh menggunakan, kalau saya lah jawab soalan ni, okey, saya akan jawab satu, mengurangkan penggunaan gadget, Kenapa tiba-tiba ada echo ni? Ha? Astagfirullahaladzim. Dia suruh kita berhenti lah ni. What's wrong? Okey dah tak apa. So you faham lah.
Kenapa masalah dia jadi macam ni? Sekejap. Okey, sekarang dah dengar ke? Ada masalah lagi ke? Tak ada, Tak teacher. ada dah kan? Okey. So, cara dia kita gunakan pelembab mata dan kita hadkan penggunaan gadget. Jangan melihat gadget dengan terlampau dekat. Itu semua boleh tulis. Sebenarnya sains ni banyak benda yang boleh tulis relate pada kehidupan awak. Tak sebenarnya awak kena tahu pun benda tu. Sebab dia banyak salam kebat kan. Okay, so ada soalan lagi nak tanya sebelum kita stop untuk hari ini. Tak ada. Besok tak ada ya, bagus. So besok kita akan sambung dengan hidung sikit, lidah dan juga awak punya kulit. Kulit adalah organ deria terbesar kita. Dan kita nak tengok sikit lah macam mana dia mendengar. Ini sebenarnya saya dah terang dah ni. Cuma repeat balik je. Ini macam mana kita nak tengok. Yang ni yang saya cakap tadi. Awak nampak lilin tu jatuh kat mana? Lilin tu jatuh dekat retina. Dekat titik kuning. Kat sini. Bintik kuning. Okay. Dan ini sutur mata kalau you nak nampak dalam model mata macam ni lah. Dan ini kulit. Kulit kita ada peka lain-lain, ada tempat tebal, ada tempat nipis dan sebagainya. Okey, so ini lidah. Lidah ada banyak, ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bahagian yang mengawal rasa lain-lain. Masam, masin, pahit dan umami. Umami tu rasa macam mana nanti kita tengok esok. Dan apa masalah awak? Kalau awak tutup hidung dan awak rasa, awak tak bau, you just terus rasa. Mungkin awak akan miss rasa tu. Ni kita akan tengok. And apa benda ni? Ilusi optik. So ini another day lah untuk kita tengok. Dan awak ada ke catatan mata, rabun jauh, rabun dekat. Kita akan buat slowly. Dan ini adalah device-device yang kita gunakan untuk kita dengar benda yang terlampau kuat ataupun terlampau slow. Ini kecatatan telinga. Inilah. Jangan tengok dekat sangat. Pakai earplug dan sebagainya. Banyaknya. Tak apa. Awak ada banyak week dan plan kita masa awak dalam cuti ni bukanlah saya nak habiskan sampai bab 10. Kalau kita boleh cover 2 bab pun dah cukup baik dah. Bila you masuk sekolah nanti awak dah bersedia untuk at least bab 1, bab 2 cukup lah. Bukan kita nak cover banyak pun. Sebab memang nampak sikit, nampak banyak tapi sebenarnya tak ada apa pun bila you dah banyak kali baca. Ini rangsangan tumbuhan, mungkin ini kena buat kelas ketiga. Tumbuhan dan juga haiwan sikit. Okay, so jangan risau, we go with the flow. Slowly tapi sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okay, kalau tak ada soalan, tadi kita baca doa buka kan? Okay, sekarang ni kita baca doa penutup pula. Faris ada lagi ke? Faris kat sini? Azim ke Fah? Azim ke saya suruh tadi? Orang lain Azim Faris. pula. Saya Okay, saya Azim. go. Okay Azim.